Sini ni buat mana? Sama je. Ada sama. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat inayah dan hidayahnya alhamdulillah Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-Nya yang dapat melapangkan masa hadir ke surau menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Malah kita terus duduk mengisi ruang masa yang ada ini antara maghrib dan isyak untuk kita saling mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah diam tak diam hari ini kita dah pun 14 Jun bersama dengan 14 Zulqaidah. Malam ni dah masuk 15 Zulqaidah. Alhamdulillah. Jam celik Syawal dah pun berlalu hampir 2 minggu. Tapi kehangatan, kemeriahan hari raya itu masih lagi dirasai. Kadang-kadang sampai kita tersasul bila jumpa je kita pun ucap selamat hari raya lagi. Tak ada masalah. Mudah-mudahan itu akan mengeratkan lagi hubungan silaturahmi. Baru ni ada jemputan, tapi dia tak sebutlah jemputan jamuan hari raya, sebaliknya dia sebut majlis silaturahim. Tak apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau nak buat sambutan raya sampai raya haji pun tak ada masalah, asalkan niatnya baik kan, nak memberi makan kan, itu juga termasuk derma kan. Jadi sampai kita nak mengeratkan lagi hubungan silaturahim, mudah-mudahan ada kebaikannya di sana. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya menyambung pembelajaran kita dalam kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suka saya berkongsi sedikit berkaitan dengan hari raya. Biasa kita mendengar hari raya dua,
hari raya puasa yang disebut dengan Aidil Fitri, dan juga hari raya haji yang disebut dengan Aidil Adha. Tapi menurut seorang sahabat besar yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menyatakan bahawa bagi orang mukmin itu ada 5 hari raya. Anas bin Malik ini seorang sahabat besar yang sangat dekat dengan Nabi SAW, malah mendapat didikan secara langsung daripada Nabi SAW kerana ia membesar di rumah Nabi. Ibunya menyerahkan Anas bin Malik kepada Nabi agar menjadi pembantu kepada Nabi. Ketika itu umurnya baru 10 tahun. Ibunya minta supaya Nabi doakan Anas bin Malik. Nabi menerima pemberian atau hadiah daripada ibunya, iaitu Anas bin Malik, dengan perasaan yang sangat gembira. Malah Nabi SAW terus mendoakannya, ya Allah, perbanyakkanlah harta dan anak-anaknya, serta berkatilah hidupnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, doa Nabi dah tentulah Allah Ta'ala makbulkan. Anas bin Malik dimurahkan rezeki. Kebun-kebun kurma milik Anas bin Malik semuanya tanahnya subur-subur, malah boleh membuahkan hasil setahun 2 kali, berbeza dengan orang lain. Begitu juga dengan anak-anaknya yang sangat ramai. Ada riwayat mencatatkan 60 orang, dan ada juga riwayat menyatakan 90 orang. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, tak pelik, saya ingat 2-3 hari baru ni ada diviralkan seorang yang berusia 90, apa umur dia, anaknya 95 orang kan, anaknya 95 orang yang masih hidup, tak ingat tepat, tapi ada 80 lebih. Maknanya anaknya pun dah ada yang meninggal, tapi dia masih lagi panjang umurnya kan. Tapi seorang hafiz sejak usia 12 tahun, malah anaknya juga ramai yang hafiz dan hafizah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hidupnya berkat. Benar, Anas bin Malik menjadi salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi SAW. Malah Anas dianggap sebagai sahabat yang ketiga, kata salah. Pertama Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dan yang ketiga adalah Anas bin Malik. Yang keempat barulah Aisyah radhiyallahu anha. Malah Anas bin Malik merupakan sahabat yang terakhir wafat. Umurnya panjang, iaitu mencecah umurnya 103 tahun. Wafat pada tahun 93 Hijrah. Jadi tuan-tuan yang terima kasih sekalian, Anas bin Malik pernah menyatakan bagi orang mukmin itu ada 5 hari raya. 5 hari raya yang mudah-mudahan kita berusaha untuk dapatkannya. Yang pertama, hari-hari yang dilalui oleh seorang mukmin yang tidak dituliskan baginya sebarang dosa, maka itu adalah Aid baginya. Hari-hari yang dilalui dia tidak melakukan perkara dosa, dia tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memelihara diri dia, maka itu dianggap sebagai Aid, hari raya, hari kemenangan, hari kejayaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang pertama kan. Yang kedua, hari ketika ia meninggalkan dunia. Orang kita sebut meninggal dunia, ia mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan mampu mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah, maka itu adalah Aid baginya. Subhanallah, mati dalam iman, mati mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ini satu nikmat yang cukup besar sebenarnya. Betul, Anas bin Malik menyatakan ianya adalah merupakan Aid, hari raya. Baik itu kita sangat digalakkan untuk berdoa. Antaranya, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan kesudahan yang baik, dan janganlah kau matikan kami dengan kesudahan yang buruk. Mudah-mudahan berkat doa kita, di samping kita juga beramal, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan selalu mengucapkan kata-kata yang baik, selalu melafazkan kalimah-kalimah tayyibah, mudah-mudahan saat kita sakratul maut, kita mampu untuk mengucapkan kalimah-kalimah tayyibah la ilaha illallah dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga,
hari ketika ia berjaya melepasi titian sirat, maka itu adalah aid baginya. Titian sirat ini adalah termasuk perkara ghaib yang dikenali sebagai perkara sam'iyat. Wajib kita beriman dengannya. Bila berlakunya titian sirat ini, wallahu a'lam, yang pastinya di hari akhirat nanti. Kalau dulu biasa kita dengar ulama-ulama menyatakan titian sirat ini ialah setelah berlakunya hisab dan juga timbangan amal. Tapi ada juga pendapat lain yang menyatakan titian sirat ini adalah perjalanan menuju ke padang mahsyar. Wallahu a'lam. Jadi titian sirat itu sebenarnya adalah bergantung kepada amal yang dilakukan sewaktu hidupnya di dunia. Dulu kan biasa kita dengar orang tua-tua kata titian sirat itu adalah seumpama rambut yang dibelah 7. Jangan kata nak belah 7, belah 2 pun susah. Itulah gambaran betapa sukarnya nak melepasi titian sirat. Ianya bergantung kepada amal yang dilakukan waktu hidup di dunia. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang banyak, maka mudahlah perjalanannya untuk melepasi titian sirat. Sehingga ada yang melalui titian sirat seperti kilat, maknanya sangat cepat. Ada yang seperti berlari, berjalan. Ada yang merasakan titian sirat itu begitu luas. Ada yang merasakan sempit dan macam-macam keadaan. Semua itu bergantung pada amal yang dilakukan. Mudah-mudahan kita juga berjaya melepasi titian sirat. Amin. Yang keempat, hari ketika mana ia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, maka itu adalah aid baginya. Masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi menyatakan dalam satu hadisnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, pasti ia masuk syurga. Sebab disebut situ dengan perkataan fi'il madi, dakhala. Maknanya sesuatu yang menunjukkan dah berlaku, maknanya pastilah, mudah-mudahan. Cuma sama ada masuk syurga cepat ataupun lambat adalah bergantung pada amal yang dilakukan waktu hidup di dunia. Ada yang masuk syurga tanpa hisab. Tanpa hisab. Ada yang masuk syurga setelah berlaku mizan dan juga hisab. Kan, hisab. Mizan ni bagaimana mizan? Mizan ni timbangan amal. Bagaimana yang dikatakan timbangan amal, wallahu alam. Tapi ada yang memberikan gambaran macam timbang dulu-dulu. Ada dua tu lah, kanan kiri kan. Jadi yang kanan ini amal baik, yang kiri ini adalah amal jahat. Bila mana didapati amal baiknya lebih berat, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Maknanya dia masuk syurga setelah berlaku mizan, setelah berlaku hisab. Ada juga yang masuk syurga setelah berlaku hisab dan juga mizan, namun didapati amal jahatnya lebih berat berbanding amal kebaikan. Tetapi ia mendapat keampunan Allah, dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu ia dimasukkan ke dalam syurga. Namun ada juga yang bila mana didapati amal jahatnya lebih berat berbanding dengan amal kebaikannya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Selesai tempoh pembalasan, barulah ia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Jadi masuk syurga, wallahu alam, ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi saat dimasukkan ke dalam syurga, maka itu adalah aid baginya. Hari raya, hari kemenangan, hari kejayaan. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, yang kelima menurut Anas bin Malik, hari raya itu ialah hari ketika ia melihat zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Ada pendapat nyatakan semua ahli syurga dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga pendapat menyatakan hanya mereka yang menduduki tingkatan syurga yang tertentu sahaja yang dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tapi saat melihat zat Allah taala, itulah yang dikatakan aid. Allah taala menjenguk ahli syurga. Allah taala mengucapkan salam. Seperti mana yang Allah taala sebut di dalam surah Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah taala mengucapkan salam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
nikmat di dalam syurga semuanya indah. Walaupun zahir kelihatan macam ada di dunia, tapi hakikatnya sudah tentu ianya berbeza. Sungguh nikmat. Airnya, makanannya, semua sungguh nikmat. Jadi ketika ahli syurga sedang menikmati nikmat-nikmat syurga, lalu Allah Ta'ala jenguk dan Allah Ta'ala memberi salam kepada mereka, maka ketika itu semua ahli syurga akan terus melihat dan memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpegun, terpesona, sehingga mereka lupa kepada nikmat-nikmat syurga yang sedang mereka nikmati, dan mereka terus memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menoleh ke arah yang lain, sehinggalah Allah Ta'ala beredar. Maka sebab itulah dikatakan nikmat yang paling agung di dalam syurga adalah melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu Anas bin Malik menyatakan hari raya yang kelima bagi orang mukmin adalah apabila dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita berusaha untuk mendapatkan kelima-limanya. Inilah sebenarnya yang dikatakan sebagai hari raya yang hakiki, hari kemenangan, hari kejayaan, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sikit berkaitan dengan kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebenarnya kita sudah berada di hujung-hujung kisah Sayyidina Ali ini. Cuma ini saya nak ulang sedikit supaya kita faham situasi dan kemungkinan bulan depan kita akan lihat kisah berkaitan dengan pembunuhan ke atas Sayyidina Ali bin Abi Thalib selaku khalifah yang keempat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tidak dinafikan Sayyidina Ali sedikit sebanyak mewarisi kekacauan yang telah pun mula berlaku di zamannya. Apabila berlaku pembunuhan ke atas Sayyidina Osman, maka para sahabat pun ketika itu akhirnya bersetuju untuk melantik Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat, dan mereka mengharapkan agar Sayyidina Ali sebagai khalifah menyegerakan untuk menangkap mereka yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Osman. Terutama yang mengharapkan begitu adalah di kalangan ahli keluarga Sayyidina Osman, iaitu Bani Umayyah. Mereka mengharapkan begitu. Maknanya Sayyidina Ali diharapkan agar dapat menangkap segera dan menghukum mereka yang terlibat dalam pembunuhan ke atas Sayyidina Osman. Tapi Sayyidina Ali ketika itu berpendapat menjadi keutamaan kepadanya adalah untuk mengamankan keadaan. Tetapi dalam bersama bukanlah maksudnya Sayyidina Ali itu mengabaikan ataupun tidak berusaha untuk melaksanakan qisas, mencari dan menangkap mereka yang terlibat di dalam usaha membunuh Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Ali tetap melakukan, tapi secara perlahan. Sekarang menjadi keutamaan ketika itu adalah untuk mendamaikan pihak-pihak yang melakukan pemberontakan. Rupa-rupanya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu tidak disenangi oleh sahabat, khususnya dari kalangan Bani Umayyah, sehingga wujud penentangan secara terang-terangan yang dilakukan oleh sebahagian sahabat besar. Antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, yang turut disokong oleh Zubair Al-Awwam dan juga Talha bin Ubaidillah, di mana mereka bergerak menuju untuk bertemu Sayyidina Ali, sehingga ada yang melihat seolah-olah mereka nak melakukan pemberontakan, sedangkan perancangan awal mereka nak berbincang, nak menuntut agar Sayyidina Ali menyegerakan usaha menangkap mereka yang terlibat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana ada pihak yang bimbang bila mana kedua pihak ini, pihak Sayyidina Ali dan juga pihak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha akan berdamai, maka ini secara tak langsung mereka yang terlibat sudah tentu akan dikenakan hukuman. Lalu mereka pun mulalah membuat fitnah, mengganggu dan menuduh kedatangan Aisyah radhiyallahu anha adalah untuk memerangi Sayyidina Ali.
Maka akhirnya oleh kerana kedua-dua pihak telah tersalah faham, maka berlakulah peperangan yang dianggap sebagai fitnah pertama yang melanda umat Islam, yang dikenali sebagai peperangan Jamal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam peperangan Jamal, sebenarnya sebelum berlaku peperangan Jamal, Sayyidina Ali telah bertemu sendiri dengan Zubair bin Al-Awwam dan juga Talha bin Ubaidillah, dan memujuk mereka agar tidak memerangi Sayyidina Ali, dan menerima pandangan-pandangan yang diberikan oleh Sayyidina Ali. Ada yang menyatakan bahawa mereka telah bersetuju dan mereka pun ingin berpatah balik. Tapi pihak ketiga yang tidak senang hati melihat kejayaan rundingan tersebut, lalu mereka telah merancang membunuh Zubair Al-Awwam dan juga Talha bin Ubaidillah, lalu menyebabkan kedua-dua pihak berperang. Dan diringkaskan, di pihak Aisyah radhiyallahu anha menerima kekalahan. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, akhirnya Sayyidina Ali turut mengiringi dan menghantar Aisyah radhiyallahu anha untuk pulang ke Madinah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam peperangan Jamal juga sudah melibatkan korban yang begitu banyak sesama umat Islam. Setahun kemudian berlaku lagi satu peperangan yang melibatkan juga sesama umat Islam, dan jumlahnya lebih besar kalau nak dibandingkan apa yang telah berlaku di dalam peperangan Jamal, di mana peperangan tersebut dikenali sebagai peperangan Siffin. Peperangan Siffin melibatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kumpulan yang diketuai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan ahli keluarga kepada Sayyidina Osman, dan Muawiyah dikatakan tidak memberikan sokongan kepada Sayyidina Ali selaku khalifah, melainkan Sayyidina Ali bertindak ke atas mereka yang telah membunuh Sayyidina Osman. Tapi oleh kerana Sayyidina Ali agak lewat melaksanakan tangkapan, menyebabkan dikatakan Muawiyah ada melakukan pemberontakan. Muawiyah asalnya adalah gubernur di zaman Sayyidina Osman. Maka asalnya juga mereka berdua nak berbincang secara baik, secara damai. Tapi ada pihak ketiga, kan, ada pihak ketiga yang telah mengadu domba, sehingga menyebabkan kedua-dua belah pihak telah tersalah faham, di mana pihak ketiga telah membuat kekacauan dalam kumpulan Sayyidina Ali. Dalam masa sama juga mereka telah membuat kekacauan dalam kumpulan Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga kedua-duanya menyangka kekacauan di pihak Sayyidina Ali itu dimulakan oleh kumpulan Muawiyah. Di pihak Muawiyah pula menyangkakan yang membuat kekacauan adalah di pihak Sayyidina Ali. Maka akhirnya berlakulah peperangan yang dikenali sebagai peperangan Siffin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hal ini kita kena berhati-hati jugalah supaya jangan sampai kita menuduh antara satu dengan yang lain di kalangan sahabat. Memang kalau kita baca buku-buku, biasanya akan menyalahkan terus Muawiyah, kan, akan terus menyalahkan Muawiyah dan menganggap bahawa Muawiyah telah melakukan pemberontakan dan penentangan terhadap khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam hal ini kita berhati-hatilah, sebab mereka adalah di kalangan sahabat, dan sahabat ini adalah golongan yang sangat mulia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam peperangan Siffin melibatkan korban sesama umat Islam jumlah yang sangat ramai, jumlahnya yang sangat ramai, sehingga di akhir peperangan tersebut di pihak Muawiyah bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan telah menjunjung ataupun mengangkat Al-Quran yang diletakkan di hujung pedang. Mereka beramai-ramai, yang dikatakan jumlahnya lebih kurang 500 orang, meletakkan Al-Quran di hujung pedang, tanda nak berdamai, tanda nak berdamai. Diringkaskan, Sayyidina Ali pun menerima, maka berlakulah apa yang disebut sebagai majlis tahkim, kan, majlis tahkim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam majlis tahkim
kan. Kedua-dua pihak menghantar wakil untuk berbincang, di mana Sayyidina Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, manakala Muawiyah pula diwakili oleh Amr bin al-As. Mereka berbincang, berunding, yang biasanya kalau kita baca buku-buku menceritakan bahawa Amr bin al-As telah melakukan tipu daya, memperdaya Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi wakil kepada Sayyidina Ali. Itu biasa yang kita baca. Tapi dalam hal ini pun kita kena berhati-hati jugalah. Itu saya tak nak cerita, takut nanti akan menimbulkan tuduhan yang tidak benar. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya pendekkan, saya ringkaskan. Bila berlakunya majlis tahkim yang dilihat seolah-olah lebih menguntungkan Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga menyebabkan kumpulan yang menyokong Sayyidina Ali akhirnya berpecah kepada dua kumpulan. Satu kumpulan yang masih terus memberikan sokongan kepada Sayyidina Ali, dan mereka tetap menerima keputusan daripada majlis tahkim. Manakala kumpulan yang kedua pula, mereka tidak bersetuju dengan majlis tahkim, dan mereka juga mengisytiharkan penentangan terhadap Sayyidina Ali, dan kumpulan mereka dikenali sebagai Khawarij, kan, yang diambil daripada kharaja itu maksud keluar. Jadi Khawarij ini adalah kumpulan yang keluar daripada menjadi penyokong Sayyidina Ali, dan dikatakan kumpulan Khawarij ini merupakan firqah ataupun kumpulan pertama, kan. Kalau kita biasa dengar macam Syiah ataupun Ahli Sunnah wal Jamaah, tu namanya kemudian, kan, kan, walaupun mungkin dari segi ciri-cirinya itu sudah ada, tetapi namanya itu belum lagi wujud ketika itu. Jadi yang pertama adalah Khawarij. Mereka mengisytiharkan mereka sebagai Khawarij, iaitu golongan yang keluar daripada menyokong Sayyidina Ali. Malah mereka telah menunjukkan penentangan secara terang-terangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malah kumpulan Khawarij ini menganggap mereka yang terlibat dalam majlis tahkim adalah termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Khawarij bukan setakat itu saja, malah menuduh Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Ali juga adalah orang yang kafir. Na'udzubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kumpulan Khawarij ini banyak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang dilihat sebenarnya bertentangan dengan Islam. Sebab itu kalau dilihat orang yang berada di belakang kumpulan Khawarij ini, kebanyakannya adalah orang-orang yang memang di zaman Sayyidina Osman, mereka lah yang banyak melakukan pemberontakan sebenarnya. Malah mereka jugalah sebenarnya yang terlibat dalam pembunuhan ke atas Sayyidina Osman, tapi mereka bersembunyi sebagai penyokong Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi bila mereka lihat tindakan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu membahayakan mereka, terutamanya apabila berlakunya majlis tahkim, lalu mereka isytihar keluar dan menyatakan mereka adalah sebagai Khawarij dan menyatakan penentangan ke atas sahabat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bahkan mereka juga menuduh pemimpin-pemimpin lain yang di kalangan sahabat turut dikatakan menyeleweng dari Islam. Antaranya mereka menuduh Muawiyah, Amr bin al-As, Abu Musa al-Asy'ari, dan mereka yang menyokong majlis tahkim. Ini penyelewengan yang dilakukan oleh golongan Khawarij. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yalah, mungkin di sana apa yang berlaku itu telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pasti, kan.
Nabi SAW ada menyebutkan dalam satu hadis, walaupun hadis ini dikatakan tidaklah sampai ke darjat sahih, darjat hasan, kan. Antara yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam At-Tirmizi. Tentang yang termasuk sekalian, dalam hadis itu Nabi SAW menyatakan yang mana maksudnya orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 kumpulan, manakala orang-orang Nasrani pula akan terpecah menjadi 72 kumpulan. Manakala umatku, yakni orang-orang Islam, akan terpecah menjadi 73 kumpulan. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Nabi telah pun memberikan ramalan, dan sudah tentu ramalan itu Nabi adalah benar. Cuma bila berlaku, masa menentukan. Memang di zaman Nabi umat Islam bersatu. Di awal Khulafaur Rasyidin juga umat Islam bersatu. Tapi mula berpecah di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apatah lagi bila munculnya kumpulan yang dikenal sebagai Khawarij tadi. Setakat mereka keluar, tapi mereka tidak melakukan kekacauan, malah tidak menuduh sahabat sebagai orang kafir, mungkin itu hak mereka. Tapi bila mereka isytihar keluar, mereka menuduh Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat besar yang lain sebagai orang yang kafir. Ini satu bentuk penyelewengan sebenarnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Sayyidina Ali terpaksa berhadapan dengan kumpulan Khawarij ini. Namun dalam masa yang sama dikatakan Muawiyah bin Abi Sufyan telah mengambil kesempatan untuk mengukuhkan kedudukannya, yang mengatakan dirinya juga adalah sebagai khalifah. Sebab kalau kita lihat dalam Majlis Tahkim, kan, cerita yang biasa kita dengar, yang pertama berucap adalah Abu Musa al-Asy'ari yang mewakili Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam ucapannya itu, ia menggugurkan jawatan khalifah daripada Sayyidina Ali, kan. Tapi bila bila Amr bin Al-As yang berucap, dia tidak menggugurkan jawatan khalifah pada Muawiyah, tapi sebenarnya melantik Muawiyah atau mengekalkan Muawiyah sebagai khalifah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka sebab itu dikatakan kedudukan Muawiyah ketika itu semakin kuat. Sedangkan Sayyidina Ali berhadapan pula dengan musuh yang baru, iaitu Khawarij. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka dikatakan Muawiyah telah meluaskan pengaruhnya sehingga sampailah ke Mesir, dan sebagai untuk mengelakkan perselisihan yang berterusan, dikatakan akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah menyerahkan Mesir kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, kerana Sayyidina Ali ketika itu lebih menumpukan kepada menghadapi golongan Khawarij. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, namun dalam masa sama pemberontakan banyak berlaku, khususnya disebut sini wilayah Basrah, Mesir, dan ini secara tak langsung menjadikan kekuasaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ketika itu sebagai khalifah semakin lemah, sedangkan Muawiyah semakin kuat, sehingga di pihak Muawiyah berhasil memanfaatkan keadaan dan menambahkan lagi kekuatan mereka, sehingga banyak pihak-pihak yang asalnya tidak memberikan sokongan kepada Muawiyah akhirnya memberikan sokongan kepada Muawiyah, manakala pihak yang asalnya memberikan sokongan kepada Sayyidina Ali tidak lagi memberikan sokongan kepada Sayyidina Ali. Ditambah pula dengan kekurangan-kekurangan yang ada di masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya bila pemberontakan itu semakin berleluasa, malah Khawarij sendiri pun telah merancang untuk melakukan pembunuhan ke atas sahabat-sahabat besar, termasuklah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan.
malah turut merancang untuk membunuh Abu Musa al-Asy'ari dan juga Amr bin al-As. Kan, ini perancangan yang dilakukan oleh golongan Khawarij. Mereka adalah menuduh sahabat-sahabat besar sebagai orang yang kafir, malah mereka turut merancang untuk membunuhnya. Nanti kita akan lihat kisah pembunuhan yang dilakukan oleh golongan Khawarij ke atas Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana kalau kita lihat kisah itu sangat menyedihkan, kerana Sayyidina Ali ditikam ketika melaksanakan solat. Lebih tepat lagi ketika itu ia sedang sujud. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, perpecahan ini ia tidak berakhir di situ, malah ianya semakin melarat. Dan kita akan lihat nanti daripada golongan Khawarij itu akan timbul pula golongan yang disebut sebagai Mu'tazilah. Itu panjang lagi lah kan, golongan Mu'tazilah. Malah ada juga yang katakan timbul pula kumpulan yang dikenal sebagai Murji'ah. Kan, ini kalau kita belajar sejarah Islam disebut sebagai firqah-firqah yang timbul, terutamanya sesudah kewafatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita lihat nama ataupun istilah yang digunakan, contoh tadi Khawarij yang diambil daripada Kharaja. Kharaja itu maksudnya orang yang keluar, yang asalnya menyokong Sayyidina Ali, tetapi akhirnya mereka keluar daripada menyokong Sayyidina Ali, malah mereka menentang Sayyidina Ali secara terang-terangan, dikenal sebagai Khawarij. Bila dah berlalu masa, ada di kalangan orang-orang dalam kumpulan Khawarij ini merasakan apa yang mereka faham itu adalah bersalahan, bertentangan. Dan contohnya seperti mereka yang berfahaman Khawarij asalnya menuduh sahabat sebagai kafir, itu adalah satu yang jelas bertentangan, bersalahan. Dan akhirnya mereka kembali kan, mereka kembali mengikut landasan yang benar, dan mereka membuat satu kumpulan yang dikenal sebagai Murji'ah. Kan, Murji'ah yang daripada Raja'ah. Raja'ah itu maksudnya kembali. Itu nama-nama kumpulan. Kalau Mu'tazilah pula ianya satu kumpulan yang berbeza. Kan, Mu'tazilah lebih banyak menggunakan akal berbanding wahyu. Jadi mereka menyatakan sesuatu adalah berdasarkan kepada akal semata-mata. Satu contoh, kalau golongan Mu'tazilah ini menyatakan orang yang berdosa besar di kalangan orang yang beriman. Kalau dalam fahaman kita Ahli Sunnah wal Jamaah, selagi dia ada iman kan, selagi itu dia dikira sebagai Islam. Walaupun di hari akhirat nanti dia akan dihukum, maksudnya dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu untuk menerima pembalasan. Namun apabila selesai pembalasan, pastinya dia akan dimasukkan juga ke dalam syurga sebab ada iman. Kan, tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Tapi golongan Mu'tazilah ini beranggapan bahawa orang yang melakukan dosa besar, orang yang melakukan dosa besar di kalangan orang-orang Islam, di hari akhirat nanti kedudukan mereka terletak di tengah-tengah. Kan, tidak masuk syurga dan tidak juga masuk neraka. Ini fahaman Mu'tazilah, menyatakan orang yang berdosa besar di kalangan orang Islam, kedudukan mereka di hari akhirat nanti tidak dimasukkan ke syurga dan tidak pula dimasukkan ke dalam neraka. Kedudukan mereka di tengah-tengah. Sedangkan apa yang kita faham daripada para ulama menyatakan bahawa akhirat dua saja, sama ada syurga ataupun neraka. Tapi yang kita faham, selagi dia ada iman, pernah mengucapkan syahadah, walaupun ia melakukan dosa besar, mungkin untuk sebagai pembalasan dia akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Tetapi selesai tempoh pembalasan, pastinya dia akan dimasukkan juga ke dalam syurga. Macam saya terangkan tadi tentang hari raya. Tapi golongan Mu'tazilah ini berpendapat berbeza. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, bukan itu saja, malah
antara fahaman lain lagi, golongan Mu'tazilah ini menganggap Al-Quran itu adalah sebagai makhluk Allah. Al-Quran kan, sedangkan fahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukannya dikatakan sebagai makhluk Allah. Dan Al-Quran itu sifatnya adalah qadim sebenarnya, tapi golongan Mu'tazilah pula menganggap Al-Quran itu sifatnya jadid, baru. Jadi banyaklah kalau kita lihat fahaman golongan Mu'tazilah ini yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, firqah-firqah ataupun kumpulan-kumpulan ini terbentuk ataupun mula wujud di zaman Sayyidina Ali di akhir pemerintahannya, malah lebih banyak lagi sesudah kewafatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita akan jumpa nanti macam-macam nama-nama. Maka sebab itulah para ulama yang ada ketika itu, salah satu usaha mereka untuk mempertahankan akidah yang benar, akhirnya muncullah jenama ataupun nama Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam sirah, dalam sejarah, zaman Nabi tidak ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Di zaman sahabat, khususnya Khulafa' ar-Rasyidin, pun tidak ada lagi istilah ataupun kumpulan yang dikenali sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah itu muncul sesudah, kan, selepas Khulafa' ar-Rasyidin. Sebab apa? Untuk mempertahankan akidah yang sahih, kan, maka perlu ada usaha-usaha ke arah itu. Maknanya ini dia kumpulan yang benar, manakala ini adalah kumpulan yang menyeleweng, kumpulan yang sesat, kumpulan yang tidak boleh diikuti dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi berbalik kepada di akhir pemerintahan Sayyidina Ali tadi, telah pun muncul kumpulan yang jelas melakukan penyelewengan, dan Sayyidina Ali sebenarnya berusaha untuk memerangi mereka, tetapi oleh kerana jumlah mereka begitu ramai. Teringat ada pernah seorang sahabat besar, iaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, berjumpa dan berbincang dengan kumpulan Khawarij, berdialog. Antaranya ditanya mengapa mereka tidak berpuas hati dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kan, tidak berpuas hati dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Antaranya mereka menyatakan sebab mereka tidak berpuas hati dengan Sayyidina Ali, majlis tahkim, kan, majlis tahkim, yang mereka rasakan majlis tahkim itu tidaklah menguntungkan Sayyidina Ali, sebaliknya menguntungkan Muawiyah pada mereka. Begitu juga dilihatnya Sayyidina Ali ini banyak sangat tolak ansurnya, kan, banyak sangat tolak ansur dengan musuh-musuhnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara lain lagi mereka menuduh, kumpulan Khawarij ini, mereka menuduh Sayyidina Ali tidak mengambil atau tidak mengenakan tindakan ke atas Aisyah radhiyallahu anha yang telah kalah di dalam peperangan Jamal. Biasanya dalam peperangan, pihak yang kalah akan menjadi tawanan dan harta bendanya akan dirampas menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Tapi bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kalah dalam peperangan Jamal, Sayyidina Ali tidak menjadikan Aisyah sebagai tawanan, malah Sayyidina Ali mengiringinya pulang ke Madinah. Ini yang menyebabkan kumpulan Khawarij tidak bersetuju dengan Sayyidina Ali. Namun Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, yang berbincang dengan kumpulan Khawarij ini, menyatakan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu sebenarnya benar, betul, dan mengikut syariat sebenarnya. Sebab apa? Aisyah radhiyallahu anha adalah isteri Nabi. Semua isteri-isteri Nabi dianggap sebagai ummul mukminin. Apa makna ummul mukminin? Ibu bagi sekalian orang-orang yang beriman.
Bila ibu, dia ada kedudukan yang sangat istimewa. Kan, ada kedudukan yang istimewa yang tidak boleh disamakan dengan orang lain. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita boleh lihat ketika Nabi wafat, ada riwayat mengatakan kalau tak salah saya 9 isteri Nabi masih lagi hidup. Kalau tak salah saya lah, kan? 9 isteri Nabi masih hidup ketika Nabi wafat. Dan isteri Nabi sesudah Nabi wafat tidak boleh dinikahi oleh mana-mana sahabat, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Kan? Sedangkan kalau ikut umur, Aisyah radhiyallahu anha ketika itu masih lagi muda. Saya ingat tak salah baru 18 tahun umurnya, kan? Tapi tidak boleh dinikahi. Sebab isteri-isteri Nabi adalah ummul mukminin. Mana dianggap setaraf dengan ibu. Mana boleh berkahwin dengan ibu? Anak tidak boleh berkahwin dengan ibu. Ini nak menunjukkan isteri-isteri Nabi ada kedudukan yang istimewa. Maka sebab itu Sayyidina Ali tidak menjadikan Aisyah radhiyallahu anha sebagai tawanan, walaupun Aisyah radhiyallahu anha dan pasukannya kalah dalam peperangan Jamal. Itu antara sebabnya, kan. Maknanya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu sebenarnya adalah tepat, benar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu tidak difahami oleh golongan yang menentangnya. Malah menganggap apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu adalah bercanggah, kan. Tapi sebenarnya itulah yang terbaik. Sebab Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, kalau kita lihat banyak mendapat doa daripada Nabi SAW sebenarnya. Malah Nabi sendiri mengakui Sayyidina Ali sebagai orang yang bijak, kan. Pernah satu ketika bila Nabi nak mengutuskan Sayyidina Ali ke Yaman untuk berdakwah, untuk menjadi hakim dan sebagainya, maka Sayyidina Ali dengan merendah diri menyatakan bahawa ia masih muda, ilmunya tidaklah tinggi dan sebagainya lah. Seorang yang tawaduk, seorang yang merendah diri. Maka Nabi SAW pun mendoakan Sayyidina Ali, kan. Antaranya Nabi mendoakan Sayyidina Ali itu dibukakan pintu hati, diluaskan ilmu pengetahuan, sehingga dapat menghukum ataupun membuat sesuatu keputusan dengan seadil-adilnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dikatakan dalam kisah tersebut, bila mana Nabi telah mendoakan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali merasakan ketenangan yang luar biasa. Saat Nabi nak menghantar ke Yaman, hatinya gelisah, kerana Nabi selain daripada tugasnya berdakwah, ia juga akan menjadi hakim, maknanya pemutus. Bila berlaku permasalahan atau sebagainya, mereka akan merujuk kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali akan memutuskan satu keputusan. Ketika itu Sayyidina Ali sentiasa bimbang, cemas, takut-takut keputusan yang dilakukan nanti tidak adil dan sebagainya. Tapi bila didoakan oleh Nabi, selepas Nabi doakan, dikatakan Sayyidina Ali terus berasa tenang. Dan Sayyidina Ali bila diajukan permasalahan-permasalahan, maka Sayyidina Ali berjaya menyelesaikan masalah-masalah dengan baik, malah memutuskan hukum pun dengan hukum yang seadil-adilnya. Sebab itu dia katakan, ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar sering merujuk kepada Sayyidina Ali. Apatah lagi bila Sayyidina Umar menjadi khalifah, memang Sayyidina Umar akan sentiasa merujuk kepada Sayyidina Ali terlebih dahulu untuk memutuskan sesuatu keputusan. Ini yang ada pada Sayyidina Ali. Tapi bagi mereka yang tidak lagi menyokong kepada Sayyidina Ali, mereka telah ditutup pintu hatinya daripada melihat kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan yang ada pada Sayyidina Ali. Yang mereka nampak hanyalah keburukan, kan. Yang mereka nampak hanyalah perkara-perkara yang mereka tidak senangi. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali sebenarnya banyak kebaikan-kebaikan. Sebab Sayyidina Ali juga merupakan orang yang
sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saya sambung lepas azan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung sikit lagi. Sebenarnya banyak kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan yang ada pada Sayyidina Ali. Tetapi mereka yang menentangnya seolah-olah tertutup pintu hati daripada melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, sehingga mereka menuduh macam-macam ke atas Sayyidina Ali, terutama yang dilakukan oleh golongan Khawarij. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kalau pun membenci seseorang, janganlah terlalu membenci sehingga tidak nampak kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Kadang-kadang kebaikan yang dilakukan itu lebih banyak sebenarnya berbanding kesalahan atau kesilapan yang dilakukan. Tapi menjadi kebiasaan orang, satu kesalahan atau keburukan yang dilakukan itulah yang diingati, namun kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan akhirnya dilupakan. Lihat saja dalam rumah tangga, kadang-kadang kan berlaku pergaduhan antara suami isteri. Kadang-kadang hidup bersama dah 30 tahun, 40 tahun, tapi oleh kerana akhirnya suami melakukan satu kesalahan yang kecil,
namun itulah yang dibesar-besarkan sehingga lupa kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Begitu juga kadang-kadang isteri melakukan kesalahan yang mungkin tidak disengajakan, kan, yang tidak disedari atau sebagainya, tapi suami nampak itulah dia anggap sebagai satu kesalahan yang besar sehingga lupa kepada kebaikan-kebaikan yang banyak yang telah pun dilakukan. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalaupun kita ada rasa marah pada seseorang, tapi lihatlah pada kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Mudah-mudahan hilanglah rasa kemarahan atau rasa kebencian kita pada seseorang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Ali ini memang orang yang istimewa, sehingga ia sudah tentulah termasuk di kalangan sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Nabi SAW. Tapi itulah lumrah. Orang yang baik bukan semua orang suka, kan. Kalau orang yang jahat itu memanglah orang tak suka, tapi orang yang baik pun sudah tentu ada musuh. Jadi inilah juga yang berlaku pada sahabat. Kita boleh lihat Sayyidina Umar, kan. Sayyidina Umar seorang khalifah yang seadil-adilnya pun ada musuh yang akhirnya mati dibunuh. Begitu juga dengan Sayyidina Osman, begitulah juga dengan Sayyidina Ali. InsyaAllah minggu depan, bulan depan saya kongsikan tentang pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dilakukan oleh salah seorang pengikut Khawarij yang bernama Abdul Rahman bin Muljan. Abdul Rahman ini kalau ikut kisahnya, asalnya seorang yang soleh, seorang yang hafal Quran, tapi oleh kerana terpengaruh dengan fahaman Khawarij, akhirnya bertindak melakukan pembunuhan ke atas Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Memang kalau kita lihat kisahnya sangat menghayat hatilah. Apatah lagi dibunuhnya ketika ia sedang mengerjakan solat subuh. Ialah dulu suasananya berbeza. Kita hari ini malam bila berada di dalam surau, suasananya terang benderang, kita boleh nampak setiap orang. Tapi dulu lampunya bukanlah lampu macam sekarang, suasananya gelap. Jadi ketika itu mungkin kita tidak menyedari ada musuh yang cuba hendak membunuh dan sebagainya. Baik, itu kalau kita lihat Sayyidina Umar pun dibunuh ketika nak mengerjakan solat isyak, kan. Sayyidina Osman dibunuh di rumahnya yang ketika itu sedang membaca Al-Quran. Manakala Sayyidina Ali pula dibunuh ketika sedang mengerjakan solat subuh. Bukan bermakna Sayyidina Ali itu tidak melakukan kebaikan, tak. Ia melakukan kebaikan yang begitu banyak, tapi biasa, pasti akan ada orang yang tidak suka padanya. Jadi tak peliklah kalau kita yang banyak melakukan kebaikan pun ada juga orang yang tak suka. Sahabat yang mulia pun ada juga orang yang tak suka, ikan pula kita. Tapi kalau kita perhatikan siapa yang membenci sahabat, itu sudah tentulah di kalangan orang-orang yang kita kata memang sudah menyeleweng jauh daripada Islam yang sebenar. Kalau dia orang yang benar-benar beriman, sudah tentu dia tidak akan melakukan perkara tersebut, apatah lagi tergamak untuk membunuh sahabat yang mulia. Wallahu alam. Sekarang itu yang boleh dikongsikan, mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada kita semua. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap itu merupakan kelemahan diri saya sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah taala memberkati dan merahmati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bija'i khatamal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.